بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa sehat? Syukur pada Allah Ta'ala, malam ini diberikan kita peluang, beri kita ruang untuk dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, di dalam majlis ilmu. Moga keberadaan kita di dalam rumah Allah pada malam ini menjadi asbab kita dilimpahkan sebanyak mungkin inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, dan diberikan kita taufik dan hidayah untuk dapat meneruskan amal ibadah kita, untuk mencari bekal untuk ibadah yang kita buat di dunia ni. Ibaratnya adalah bekal kita untuk berhadapan dengan kehidupan yang kekal. Seperti mana seseorang yang bermusafir, dia akan melihat musafir itu hanya kehidupan yang sementara dia nak sampai di destinasi yang dia nak sampai. Jadi kita hidup atas muka bumi ini, para ulama nyatakan ini hanyalah musafir. Jadi marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal-amal yang saleh agar kita dapat menuai hasilnya di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita meneruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab fiqh, kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Kita sedang berbincang tentang sunanul fitrah, amalan-amalan perapian diri. Perbincangan ini diselipkan dalam perbincangan taharah, setelah dibincangkan perkara-perkara yang wajib di dalam taharah, kemudian disusuli oleh perkara-perkara sunnah dalam taharah, bersuci, apa lagi yang terbincang berkenaan sunnah, dan diselipkan berkenaan dengan sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang mana sunnah ini selari dengan fitrah kita dari sudut menjaga kebersihan diri. Dan telah kita bincangkan beberapa perkara sebelum ini, antaranya memelihara janggut, bersiwak, apa lagi, memotong misai, memotong kuku, menggunakan air ketika beristinja, mencabut bulu ketiak. Ini disebut di dalam hadis dan didetailkan di sini sebagai perbincangan. Moga-moga kita selaku umat Islam menjaga kebersihan dalam kehidupan kita dan dapat meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan lagi pada poin yang seterusnya, iaitu berkhitan. Kita berhenti itu pada sebelum tu mencukur bulu kemaluan, disebut sebagai istihdad. Kata pengarang kitab, mencukur bulu kemaluan ini disebut sebagai istihdad, merupakan kinayah ataupun kiasan pada perbuatan mencukur bulu tersebut. Bulu kemaluan ini adalah bulu yang tumbuh di sekitar anggota sulit lelaki maupun perempuan. Hukumnya sunnah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Harus mencabut, mencukur dan menghilangkannya dengan apa-apa alat yang sesuai. Namun cara yang paling baik adalah mencukurnya. Baik, ini jelaslah maksudnya. Ini salah satu daripada sunnah. Walaupun kita selaku manusia lah, tak kira Islam, tak kira bukan Islam, antara perbuatan yang kita buat untuk menjaga kebersihan, itulah antaranya, kan, cukur bulu. Apa-apa adalah yang di badan kita, tapi
Benda ini dijadikan sebagai satu galakan tambahan di dalam Islam. Kita buat, kita dapat pahala lebih. Jadi sebab itu perlu kita tahu perkara ini sebagai sunnah, dan apabila kita buat diniatkan untuk dapat pahala dengan mengamalkan sunnah. Yang seterusnya, menggunakan air ketika beristinja. Menggunakan air ketika beristinja dengan menjimatkan penggunaan air tersebut ketika membersihkannya. Ini terdapat dalam dua buah hadis Nabi SAW yang menerangkan perihal bersuci. Bersuci adalah wajib selepas seseorang membuang air kecil dan juga air besar. Menggunakan air ketika beristinja termasuk dalam sunnah fitrah, dan perbuatan tersebut adalah lebih utama daripada menggunakan kertas, batu dan apa-apalah alat yang lain yang menggantikan air. Menggabungkan penggunaan kedua-duanya, iaitu air dan juga alat yang lain, kertas, tisu dan sebagainya, adalah paling afdal untuk diamalkan seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini. Maksudnya penggunaan air ketika membersihkan daripada kesan-kesan najis setelah qada hajat. Walaupun hari ini kalau masuk dalam tandas, setengah-setengah tandas tak sediakan air. Kalau yang tandas yang kita kata yang masjid itu biasa ada kepala paip kan. Tapi kalau setengah-setengah negara, hatta di Malaysia sendiri pun ada tempat masuk tandas, cari kepala paip ni duduk kat mana. Tak jumpa kepala paip. Ada, tapi dia kira pacut dari belakang. dia punya mangkuk tandas kan, dia keluar air dari situ. Jadi kalau yang tak biasa, pening kepala, cari dia punya kepala paip kan. Jadi, dan ada tempat yang memang tak ada kepala paip, yang ada tu untuk flush sahaja, tapi disediakan tisu di situ. Jadi dalam Islam, menurut fitrah, maksudnya dari sudut membersihkan diri dengan lebih sempurna dan lebih lengkap, benda-benda lain tak boleh menggantikan air secara sempurna. Kalau ada air, maka airlah lebih diutamakan. Kalau tak ada, lain ceritalah, kita ada hukum istihjar, menggunakan batu, hatta tisu yang kasar, yang kering itu pun boleh digunakan sebagai pengganti istihjar. Tapi pengarang kata kalau nak guna kedua-dua lebih bagus. Kan maksudnya menghilangkan kesan najis pada kemaluan, hilangkan dengan tisu, kemudian dibasuh dengan lebih bersih dengan menggunakan air. Jadi kedua-duanya lebih bagus. Kalau diberi pilihan tisu ke air lebih diutamakan. Ya. Tak boleh. Dia tisu basah ni, dia kegunaan dia untuk menghilangkan kita kata kotoran lah. Menghilangkan kotoran secara fizikal, tak bermaksud menghilangkan najis. Sebab tu kaedah di dalam menghilangkan najis ni, dia ada najis hukmi, ada najis aini. Ada najis yang aini kita boleh lihat, ada najis yang hukmi yang kita tak boleh lihat. Maksudnya contoh, anak terkencing kat satu tempat, tapi dah dia kencing tu kita tak sempat nak basuh, tak apalah, nanti waktu balik nanti kita basuh. Jadi dia pun keluar dulu kan, pergi bawa anaknya pergi cebok, keluar terus. Jadi kesan air kat situ kering, ke air kencing tadi. Balik-balik tengok dah tak ada dah, kering dah. Adakah tempat itu dianggap tidak bernajis? Tak. Tempat tu masih lagi dianggap ada najis. Apa kategori najisnya? Najis hukmi. Dari sudut hukumnya ada. Dari sudut air, nampak? Tak nampak. Jadi macam mana kaedah nak membersihkan najis yang sebenarnya? Sebenarnya yang lebih selamat adalah daripada najis aini, kita turunkan kepada najis hukmi. Contoh, kalau ada air kencing terkena najis, katakan, hilangkan air najis tersebut, zat najis tersebut hilangkan dulu dari sudut fizikal. Apabila dia dah hilang fizikal, maka kita dah turunkan dia daripada najis aini kepada kategori najis hukmi. Najis aini kena basuh sampai hilang najis tu, kemudian basuh dengan air lah. Tapi najis hukmi, kalau kata tadi kan, kes keluar balik tengok air kencing tu dah kering,
So apa kena buat? Just kita letakkan air, kita tuangkan air pada permukaan yang agak-agak kita dah merangkumi ke semua tempat air kencing tadi tu. Kemudian ambil kain kering, lap air, hilangkan air, itu selesai lah. Isunya tadi kalau guna tisu basah, tengah ada najis, kita ambil tisu basah, kita ambil lap, kan kita tarik, pusing-pusing kat situ kan. Dari sudut fizikalnya hilang najis tu, tapi dari sudut hukumnya elok-elok permukaan tu kecil macam ni, tapi dia guna tisu basah, yang basah itu akan merebak, maksudnya dia akan meluaskan lagi kawasan yang kena najis. Itu yang kadang orang tak perasan, sebab dia hanya melihat najis dah tak ada, bersih ni sebab tisu basah ni siap ada sabun lagi kat situ. Kita bukan cerita pasal sabun, kita cerita bersih dari sudut hukum. Bersih dari sudut hukum adalah dengan menggunakan kaedah hukum. Jadi kalau dengan menggunakan tisu basah tadi tu, kalau dengan dia buat macam tu, ditarik, elok-elok dia ada tempat kecil, disebabkan dia tarik tu, jadi sepanjang itu jadi ada najis. Jadi apa kena buat? Kena basuh lagi, kena guna air mutlak, air yang bersih, hiruskan air bersih, kemudian keringkan dengan menggunakan kain kering, selesai. Jadi makin rumit sebenarnya kalau kita guna tisu basah ni. Jadi kita kena faham, menggunakan tisu basah tidak menghilangkan najis. Silap-silap dia meluaskan lagi kawasan najis tersebut. Sebab apa? Sebab dia basah. Sebab itu cara yang selamat, yang lebih mudah, apabila ada najis, jangan pergi cari kain basah lagi, cari tisu, cari kain yang kering, hilangkan dulu najis tu. Hilang sampai dia kering kat situ kan. Permukaan tu dah hilang, tak ada kesan. Tapi jangan kita kata dah hilang maksudnya dah bersih. Tak, hilang ni hilang ain dia. So apa kita buat? Step yang kedua, ambil air mutlak, tuangkan ke atas tu, ambil kain kering, lap balik air, selesai. Tapi kalau kita buat tadi dengan tisu basah tu, dia akan meluaskan lagi kawasan. Sebab najis akan berpindah dengan sesuatu yang basah. Kan masa kita bincang tentang apa ni, sentuh khinzir, sentuh babi kan. Ulama kata sentuhan kering dengan kering tak ada masalah, sebab tidak memindahkan zat najis tu. Tapi kalau sentuhan ada salah satu daripadanya basah, maka dia memindahkan najis tersebut. Jadi sebab itulah najis tadi tu seeloknya hilangkan dulu dengan sesuatu yang kering. Kemudian barulah kita tuangkan dengan air mutlak, kemudian lap sampai hilang air tersebut. Sebelum ni saya ada sebut berkenaan dengan mungkin orang yang mungkin sekarang ni fikir apabila najis itu najis mutawassithah, maka kena mengalirkan air. Ini mungkin salah satu juga silap faham. Apa maksud mengalirkan air? Bukan maksudnya kita kena tuang air itu selagi mana tak ada lubang untuk keluarkan air itu, selagi itu tak bersih najis tu. Jadi dia kena tolak air itu sampai masuk ke tandas. Katakan najis tu kena di ruang tamu, dia kena tuang air itu, kena tolak air itu sampai masuk ke tandas. Tak, bukan itu maksudnya. Maksud air mengalir itu maksudnya air ni dituang ke atas kawasan najis tu dalam keadaan air yang agak banyak, bukannya merenjiskan. Kalau renjis tu dia tak panggil mengalir air. Dia kena tuang air ke atas tu. Kemudian dah tuang, tak semestinya mengalir ke tempat masuk ke dalam lubang, tapi cukup dengan mengalir ke atas tu, ambil kain kering, tekap atas tu, keringkan kawasan tu, dah selesai, hilang najis tersebut. Jadi tadi berkenaan dengan tadi kita bincang menggunakan air untuk beristinja. Jadi pemilihan menggunakan air itu adalah pemilihan yang lebih diutamakan. Yang seterusnya, berkhitan. Khitan ini juga dianggap sebagai sunnah fitrah. Walaupun disebut sunan, jamak kepada sunnah, benda yang sunnah untuk kita jaga, potong misai, trim janggut, cabut bulu dan sebagainya, itu sunnah, hukumnya sunnah. Tapi masuk saja pada berkhitan, walaupun ini dalam kategori sunnah, tapi hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Kan ulama bincang kenapa diletakkan di sini? Sebab dia adalah tuntutan tambahan. Tapi tuntutan tambahan pun
tapi dia adalah hukum wajib. Apa hukum khitan? Hukum khitan adalah wajib ke atas kaum lelaki dan juga wanita berdasarkan hadis. Tiada sebarang kesalahan jika disebutkan perkara wajib disertai dengan menyebut perkara sunat. Ini pengarang pun sebut tak menjadi kesalahan, dihitung perkara yang sunat dan termasuk di dalamnya adalah perkara yang wajib. Itu biasa. Kadang-kala kedua-duanya ini iaitu perkara sunnah dan wajib sering kali bertembung dalam suatu masa. Contohnya apa yang disebut di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, yakni para hamba, untuk dibebaskan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakan kepada kamu, yakni harta zakat. Membebaskan hamba adalah sunnah, manakala menunaikan zakat kepada hamba yang dijanjikan bebas oleh tuannya adalah wajib. Jadi dalam isu membebaskan hamba dan bayar zakat bagi pihak dia, dia bertembung. Nak bebaskan dia, hukumnya sunnah, itu pilihan. Tapi dah dia jadi hamba kepada dia, maka zakat untuk dia wajib untuk dibayar. Contoh zakat, zakat fitrah ke apa kan, so menjadi tanggungan dia, wajib untuk dibayarkan. Tapi kalau dia nak bayar untuk menebus title dia sebagai hamba, dia boleh jual, dia boleh buat apa-apa saja, maka itu hukumnya sunnah. Jadi pengarang datangkan di sini contoh, boleh jadi bercampur dalam satu isu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi sama juga dengan bab khitan, dihimpunkan sekali dalam perkara-perkara yang disunnahkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya berkhitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil Qaddum." Nabi Ibrahim telah berkhitan pada usia baginda 80 tahun dengan Al-Quddum. Al-Quddum ini sejenis alat yang digunakan oleh tukang kayu. Maksudnya sejenis benda yang tajam lah, macam pisau yang tajam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim berkhitan. Dan ayat Al-Quran, "Ittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Maksudnya amalan berkhitan ini turun-temurun daripada nenek moyang kita Nabi Ibrahim lagi. Maka bermula dari situ, maka dia menjadi permulaan kepada hukum-hukum berkhitan pada hari ini. Jadi ada sandaran lah, maksudnya berkhitan itu bukan benda yang khilaf, bukan benda yang diada-adakan, tapi ada sandarannya, ada dalilnya. Sekiranya ia tidak wajib, maka sudah tentu tidak dibenarkan membuka aurat. Ini dalil tambahan, dipanggil dalil akli. Ulama fiqh ni apabila disusun sesuatu hukum, dia akan datangkan dengan dalil-dalil. Sebab di sini ada pertikaian, ada pandangan yang kata tak wajib, tak wajib berkhitan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia membawa satu hukum, mengeluarkan satu hukum bahawa laki dan perempuan wajib berkhitan. Masa kita sebut wajib sunat lah. Jadi dia punya hukum aklinya, logiknya dia kata sekiranya dia tak wajib, khitan ni tak wajib, maka sudah tentu tidak dibenarkan membuka aurat yang diharam untuk membukanya sewaktu berkhitan. Maksudnya kan tutup aurat hukumnya wajib. Tutup aurat hukumnya wajib. Tapi kalau dalam hal-hal darurah, dia dibenarkan untuk buka. Darurah ni maksudnya kepentingan yang sangat tinggi, sangat mendesak. Contohnya untuk tujuan perubatan, kan? Tujuan perubatan maksudnya doktor nak tak nak, yang ada tu doktor lelaki je, contoh kan. Yang pesakit ni mungkin perempuan. Tapi doktor tak ada dah, yang pakar, betul-betul pakar dalam bidang tu lelaki tu je. Jadi dalam proses perubatan dia perlu melibatkan buka aurat sikit.
Maka dalam keadaan ini dibolehkan ke tak dibolehkan? Dibolehkan. Sebab apa? Darurah, penting. Kalau dia tak rawat, dia tak tengok, dia tak berikan treatment, maka menyebabkan orang ni mungkin main dengan nyawa, ke boleh mati. Maka kepentingan rawatan daripada doktor lelaki tadi tu menyebabkan dia dibenarkan buka aurat sikit untuk doktor tadi buat rawatan. Jadi yang wajib menutup aurat tu boleh diberikan pengecualian hanya dengan yang wajib juga. Kalau dengan yang tak wajib, contohnya adalah sekadar nak untuk kecantikan, kan, untuk penambahan, kalau dia tak buat pun tak ada masalah, tapi dia sengaja dia nak buat, dan rawatan itu memerlukan kepada doktor yang berlainan jantina dan dia terpaksa buka aurat. Jadi dari sudut hukum boleh tak kita kata dia ni dibenarkan untuk buka aurat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tujuan perubatan itu bukan tujuan yang daruri, bukan yang wajib, tetapi untuk benda tambahan saja. Maka tak dibenarkan untuk dibuka aurat. Jadi sama dikiaskan dengan hukum sunat tadi, berkhitan tadi. Hukum berkhitan, kalau kita kata dia sunat, maka seorang ataupun anak ataupun budak kecil, siapa-siapa saya nak bersunat, tak dibenarkan untuk membuka auratnya depan doktor. Doktor nak sunat macam mana? Disebabkan sunat tu wajib, maka dibenarkan untuk membuka aurat di hadapan doktor tadi tu, untuk memotong, untuk sunat lah. Jadi ini hukum akli yang didatangkan di dalam mazhab Syafi'i, menyokong pandangan bahawa wajib sunat. Berkhitan adalah memotong bahagian anggota yang sulit. Jika ia tidak wajib, sudah tentu amalan itu tidak diharuskan. Perkara yang wajib dilakukan ketika berkhitan bagi lelaki ialah memotong kulfah. Kulfah ni maksudnya kulit yang berada di hujung kepala zakar tersebut, kulit yang menutupi kepala kemaluan lelaki. Kaedah memotong kulitnya itu adalah bagi menjadikan hasyafah, ini kepala zakar itu terbuka dan dapat dilihat keseluruhannya. Ini kaifiatnya lah. Bagi wanita pula, perkara yang wajib dilakukan ialah memotong sedikit daging kecil yang berbentuk balung ayam yang terletak di atas saluran keluarnya kencing. Disunatkan bagi wanita memotongnya sedikit sahaja bahagian tersebut dan tidak berlebihan. Maksudnya disebut ini sebagai ilmu lah, sebagai ilmu dan pengetahuan. Mungkin ada orang menyamakan sunat lelaki, sunat perempuan ni sama, kena potong kulit lebih kurang sama macam lelaki dipotong kulit. Tak sama. Perempuan potongnya tak sama macam potong lelaki. Dia punya cara sunat bagi perempuan ni, sebagai ulama kata hanya melalukan pisau untuk dikeluarkan sedikit darah, dah dianggap sunat dah. Sebab tu kalau wanita itu disunatkan waktu kecil, kebiasaannya tak ada masalah. Tapi kalau kanak-kanak laki waktu lahir nak sunat terus, ini kadang kena tanya nasihat doktor. Setengah doktor dia tengok keadaan, dia kata boleh. Setengah-setengah tengok, dia kata tak boleh lagi, sebab dia punya zakat dia belum matang, maka menyukarkan dari sudut nak sunat. Mungkin sunat dah, besar-besar kena sunat lagi. Kena sunat kali kedua. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong itu tak menyeluruh. Jadi tak sampai dia punya tujuan sunat. Jadi pengarang datang dari sini sedikit info berkenaan dengan nak beritahu berbeza keadaan sunat lelaki dengan sunat perempuan. Dan apabila berbeza juga sebenarnya dari sudut hukum. Sebab tu seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli kata, sunat bagi laki wajib, sunat perempuan juga wajib. Cuma sunat bagi laki lagi berat wajibnya. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan taharah. Kalau tak disunat lelaki, maka dia akan mengakibatkan ibadahnya mungkin tak sah. Sebab di kawasan kulit yang tak dipotong itu mungkin ada najis, maka menyebabkan solat dia tak sah. Tapi kalau bagi perempuan, kalau dia tak sunat, ibadahnya tetap sah. Sebab dia tak berkait dengan tempat yang berkumpulnya najis. Jadi disebabkan berbeza kaifiat, dari sudut hukumnya pun sedikit berbeza. Waktu yang diwajibkan berkhitan ialah selepas umur baligh.
tetapi disunatkan pada usia kanak-kanak kerana ia lebih mudah untuk dilaksanakan. Disunatkan berkhitan pada hari ketujuh selepas kelahiran, kecuali jika didapati bayi masih lemah, hendaklah dilewatkan hingga tiba waktu yang dijangkakan, elok untuk dikhitankan. Ala kulli hal, walaupun disebut hari ketujuh dan sebagainya, tertakluk kepada keadaan dan nasihat doktor lah. Sebab dalam hal-hal ini mungkin doktor lebih pakar, tengok keadaannya, kalau sesuai maka sesuailah. Tapi disebut sini yang usia kurang daripada umur baligh disunatkan, maksudnya boleh dah. Tapi kalau dah setelah masuk umur baligh dah jadi wajib dah. Sebab apabila dah baligh, dia dah dikira segala amal ibadahnya dan telah ditaklifkan semua amal ibadat ke atas dirinya. Jadi kalau masih lagi dia tak sunat, macam mana solat dia, macam mana taharah dia? Sebab tu dah daripada sunat masuk saja umur baligh dah jadi wajib. Dan perbezaan hukum ataupun khilaf dari sudut hukum, ada kata wajib, ada kata tak wajib, sebenarnya ini ada hikmah. Sebab apabila orang bukan Islam masuk Islam, kan, pernah ada isu dulu di Indonesia, timbul isu apa? Isunya orang nak masuk Islam, tapi dia takut sebab masuk Islam takut kena sunat. Ini laki lah, takut masuk Islam sebab kena potong, kena sunat. Jadi dengan asbab itu dia takut tak nak masuk Islam. Maka ditanyakan hukum ini. Para ulama menjawab, dan antara ulama yang menjawab dengan meraihkan konsep dakwah, nak menyeru orang masuk Islam, nak mempermudahkan orang masuk Islam, selagi mana ada khilaf. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata tak wajib, ambil pandangan yang tak wajib. Maka kita melentur hati dia supaya dia tak rasa takut, masuk Islam dulu, kan. Benda ni boleh kita adjust macam mana? Walaupun dia tak sunat, tapi kita ajarlah cara dia supaya dia betul-betul bersih sebelum dia masuk dalam solat. Apabila dia dah masuk dalam Islam, dah jinak hatinya, dah beribadah, dah faham punya masuk Islam ni tak adalah rigid sangat, itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, maka hatinya akan terbuka untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan dengan lebih rela hati. Maka apa menjadi? Dia masuk Islam dulu, kemudian selepas itu dia sunat. Jadi walaupun ada khilaf, jangan kita kata ini yang bercanggahan ni hukumnya salah. Tak. Walaupun kita pegang mazhab Syafi'i kata wajib, ada pandangan yang kata tak wajib, maka kita meraihkan selagi mana hal itu dianggap sebagai amrun ijtihadi, hal yang diijtihadkan, bukan ada nas secara qat'i. Baik. Disunatkan bagi wanita memotongnya sedikit sahaja bahagian tersebut dan tidak berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab kalau dipotong secara berlebihan, ada hadis yang disebut apabila dipotong berlebihan, tak ada hadis kat sini, dia diperlukan, maksudnya kalau dipotong lebih, nafsunya akan jadi kurang. Kan? Kalau kurang nafsu, maka susah. Kan Nabi kata dia ada keperluan, jangan potong banyak kerana ia ada keperluan bagi kamu. Kamu siapa? Lelaki. Maksudnya nafsu tu kena ada. Kalau dipotong lebih, mungkin dia punya efek dia, nafsunya tak berapa nak ada. Jadi untuk hubungan kelamin dan sebagainya menyukarkan. Jadi sebab tu disunnahkan potong sikit saja bagi lelaki lah, bagi perempuan lah. Bagi lelaki tak ada berkaitan dengan nafsu tadi tu. Waktu yang diwajibkan, kita dah baca tadi. Jika dilewatkan dari hari ke-7 kelahiran, maka disunatkan melakukannya pada hari yang ke-40 kelahiran. Jika dilewatkan hari yang ke-40, maka disunatkan pada usia 7 tahun. Ini hanya saranan, cadangan je lah. 7, hari ke-7, hari ke-40, umur 7 tahun. Tapi kalau tak menepati hari-hari tersebut, maka tak ada masalah. Mungkin nak cari waktu cuti sekolah, waktu tu umur dah tak lebih dah 40 hari ke ataupun 7 tahun dan sebagainya, tak ada masalah.
Jika seseorang karena itu meninggal dunia sebelum sempat dikhitankan, maka menurut pendapat yang sahih tidak harus mengkhitankan orang yang telah meninggal dunia. Walaupun hukumnya wajib, apabila dia meninggal dunia sebelum dikhitankan, maka kewajiban itu tak perlu dilaksanakan ke atas orang yang dah meninggal dunia. Ini kerana proses khitan dilakukan terhadap yang mukallaf sahaja. Sedang orang yang dah meninggal dunia tidak ada taklif ke atas mereka. Bayaran untuk kerja-kerja khitan adalah menggunakan harta kanak-kanak itu sendiri. Jika kanak-kanak itu tidak memiliki sebarang harta, maka ia menjadi kewajipan mereka yang menanggung nafkah. Maksudnya penjaga dia lah. Baik. Habis kenaan dengan khitan. Seterusnya, apalagi fitrah, memakai minyak wangi. Memakai haruman dan wangian adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan amat digalakkan oleh baginda. Baginda SAW pernah menerima hadiah berupa minyak wangi dan dihukumkan makruh jika seseorang menolak pemberian hadiah minyak wangi kepadanya. Maksudnya minyak wangi ini benda yang antara benda yang Nabi suka sangat. Dan kita pun boleh jadikan ini sebagai menghidupkan sunnah yang kian dipinggirkan. Sunnah Nabi. Walaupun kalau tak pakai perfume, tak pakai minyak atar pun tak apa, tak ada apa pun kan, badan dia bukan busuk sangat pun, tak ada masalah kalau tak pakai. Tapi kalau pakai lagi bagus. Sebab apa? Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi menghidupkan sunnah Nabi ataupun menghidupkan sunnah yang kian dipikirkan ini pahalanya besar. Ini adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man 'urida 'alaihi tibun fala yaruddahu. Siapa yang diberikan kepadanya minyak wangi, janganlah menolaknya. Sampai ke tahap maksudnya walaupun Nabi kata fala yaruddahu, ulama tak menyimpulkan ia sebagai larangan. Maksudnya siapa yang menolak hukumnya haram, tak. Dia hanya sebagai galakan. Seeloknya terima. Tapi kalau datang ke masjid, orang dia dah pakai dah minyak atar, kan, datang sampai ke masjid, ada orang duduk tunggu kat pintu. Kan? Setengah-setengah masjid surau kan ada orang, niat dia baik, niat dia nak berkongsi. Dia suka sangat minyak atar ni kan, dia nak bagi ke orang. Tapi apabila dia nak bagi pada orang, dia kena fahamlah, maksudnya mungkin orang tu dah pakai dari rumah, bukan kata dia menolak sunnah dan sebagainya, tapi dia dah pakai. So tak perlu nak dipaksa-paksa. Kena pula dengan bau ni, dia subjektif. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Kan? Ada orang boleh sampai tahap yang bau memeningkan dia. Tapi yang nak berinfak, nak bersedekah ni pun kena, ni jugalah, kena cari yang elok-elok jugalah. Kan? Kadang nak letak kat masjid, kat surau ni, beli yang sepaket sedozen RM5, RM10. Beli yang mahal sikit kan, yang Mekah ke kan, alang-alang nak berkongsi tu kan. Beli yang sebotol yang mahal tu kan, yang pakai celup ni, pakai setitik 2 titik dah bau. Dia punya bau tu tahan lama kan. Buh kat masjid sehari habis. Kan, tiba jadi ramai pula datang ke masjid. Sebab apa? Sebab nak pakai minyak atar. Jadi kita pun kena ada timbang rasa juga. Kita nak bagi orang, bagi yang terbaik. Tapi kalau setakat itu yang kita mampu, tak ada masalah, beli ya, bagi. Orang tu nak dia ambil, kalau dia tak nak, tak apa. Kita nak ulas tadi berkenaan dengan hadis ni. Nabi kata siapa yang di offer kepada dia wangian, jangan menolak. Jangan menolak dalam erti kata, bukan kata wajib dia menerima, tetapi digalakkan bagi dia menerima. Sebab apa? Perbuatan Nabi sendiri diceritakan oleh Anas, kerana Nabi SAW la yaruddu tiba. Nabi tak pernah menolak. Orang bagi, Nabi terima. Kan, sebab Nabi suka wangi-wangian. Malahan baginda gemar memakai minyak wangi pada setiap hari. Bagus tu Nabi. Kita pun kadang setiap hari nak pergi kerja pun kadang terlupa, kadang pakai. Tapi Nabi konsisten, Nabi pakai. Ya. Boleh dia anggap wangian. Dia tak semestinya minyak atar yang kita kata
bawa masuk masjid. Ketika nak solat dia punya atar tu saja, kadang perfume ni dia anggap wangi-wangian. Cuma ada orang tu tanya kan, wangian ni ada alkohol tak ada alkohol kan, itu pun perbincangan. Tapi yang dimaksudkan dengan alkohol tak ada alkohol ni, yang diharamkan adalah alkohol yang ada campuran najis, campuran najis. Dan jangan tertukar dengan alkohol haram. Alkohol tu sebab ini alkohol yang macam minyak macam air arak kan. Air arak kan kita panggil ini minuman beralkohol. Kan? Jadi ini haram sebab apa? Sebab sama macam air arak. Air arak dalam Islam hukumnya najis. Lain. Alkohol, minuman beralkohol tu lain. Yang spray yang ada alkohol tu lain. Dia punya kategori dia. Sebab spray ni bukan kita buat makan, buat minum. Lain. Cuma selagi mana campuran itu tidak ada najis, maka dibenarkan. Jadi kena pandai tengoklah dari sudut coding-coding itu kan. Begitu juga disunnahkan menghiaskan diri dan melihat diri di cermin sambil membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku, haramkanlah wajahku dari terkena bakaran api neraka. Jadi ini nak kata selari dengan hobi ataupun kegemaran Nabi, sukakan wangi-wangian. Begitu juga Nabi suka berwatakan ataupun penampilan dengan penampilan yang baik. Kan? Nabi bawa ke mana-mana bawa sikat rambut, dan Nabi akan bawa cermin untuk senang tengok, nak tilik muka. Kan? Walaupun hari ni kan, kalau orang bawa cermin, bawa sikat rambut, bawa cermin ni, orang lain akan tengok apa? Macam ni kan, macam perempuan nak pergi mana-mana bawa sikat, bawa cermin. Tak, sebenarnya ini sunnah Nabi SAW. Jadi kita buat hari ni, niatkan sebagai menghidupkan sunnah. Kan, kalau kata susah nak bawa, tinggallah kat tempat kerja satu, ada cermin, ada sikat rambut. Dalam kereta pun ada satu kan, dekat motor pun ada satu. Jadi senang kalau kita tak bawa pun, tapi ke mana kita pergi tu biasanya ada. Nak pastikan smart. Ini ciri-ciri ataupun sifat Nabi SAW. Dan di samping Nabi mengejar dan berusaha mendapat kecantikan pada penampilan luaran, dan Nabi tak lupa juga untuk cantik dalaman. Sebab tu dia ajarkan doa ni, Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan kejadianku, maksudnya kejadian luaran, maka perelokkanlah akhlakku. Akhlak tu bermula daripada hati. Maka macam mana kau jaga luaran kami ini, kan, muka cantik, tubuh badan cantik, tapi hati tak elok, akhlak tak elok, tak kena juga. Jadi Nabi ajar kita doa, Allahumma kama hassanta khalqi, seperti mana kau mencantikkan rupa parasku, maka perelokkanlah akhlakku. Itu bermula daripada dalam. Wa harrim wajhi 'alan nar, dan haramkanlah wajahku daripada terkena bakaran api neraka. Maksudnya kalau muka yang elok itu tak diguna ke arah kebaikan, maka akan diancam dengan api neraka. Maka oleh itu ada muka elok, jaga muka itu supaya dapat menjadi saham kita masuk syurga. Jangan sebab muka elok, muka cantik kita guna untuk scam orang. Kan? Ada orang ada penampilan yang bagus, maka disalah guna penampilan itu untuk menipu orang lain, mengambil kesempatan. Takkanlah muka macam ni, muka menipu. Kan? Tapi memang betul dia menipu. Sebab apa? Mempergunakan rupa paras. Jadi jangan, jaga akhlak. Selain itu terdapat banyak lagi amalan-amalan, perapian diri dan adab-adab yang tergolong dalam kategori akhlak yang mulia dan amalan yang baik untuk diikuti dan diamalkan dalam kehidupan. Maka ini yang disebut sebahagian sajalah. Jadi habis berkenaan dengan sunanul fitrah. Fasal yang seterusnya kita akan bincang berkenaan dengan wuduk, pensyariatan dan hukum-hukum yang berkait dengan wuduk. Jadi secara kesimpulannya, apabila kita berbincang tentang taharah ini, bukan hanya dititik beratkan kesucian ataupun kebersihan luaran sahaja,
Kerana di samping kita membersihkan luaran, Allah Ta'ala nak beri kita sedar hikmah dia. Allah Ta'ala nak beri kita sedar bahawa hari ini kamu berusaha menjaga kebersihan luaran, jangan lupa juga untuk kamu jaga kebersihan dalaman. Kebersihan dalaman tu maksudnya jaga hati lah. Kita duk berusaha cari ubat sana, cari ubat sini, sapu sana, sapu sini, nak bagi muka nampak cantik. Begitu jugalah kita kena cari ubat-ubat dan penawar untuk merawat hati, untuk menjadikan hati kita bersih dan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sekali itu dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi pada sidi akan datang. Aku lupa bihada, astaghfirullahaladzim wa lakum, lisa'il muslimin wa muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.